Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tajuk kita tempoh hari, iaitu berkenaan dengan bacaan doa yang dibacakan sebelum seseorang itu memberikan salam. Ya, jadi sebelum ia memberikan salam seusai daripada bacaan tahiyat atau tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung kembali pengajian kitab Al-Azkar pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tajuk kita tempoh hari, iaitu berkenaan dengan bacaan doa yang dibacakan sebelum seseorang itu memberikan salam. Ya, jadi sebelum ia memberikan salam seusai daripada bacaan tahiyat atau tasyahud akhir. Kami telah meriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan juga daripada Sahih Muslim daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Bila kita sebut Sayyidatina Aisyah, kita sebut radhiyallahu anhuma, merujuk kepada beliau dan juga ayahandanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bahwasanya kata beliau, Nabi SAW pernah berdoa di dalam salatnya dengan baginda membacakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah orang yang hidup ataupun fitnah orang yang mati. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku juga berlindung kepadamu daripada segala perbuatan-perbuatan dosa dan segala bentuk hutang piutang. Baik, dalam pengajian kita yang lepas, saya telah pun menghuraikan pada tuan-tuan semua berkenaan dengan perbahasan daripada azab kubur, fitnah Dajjal dan juga fitnah hidup dan mati. Ini saya dah bahaskan dulu. Jadi saya nak fokus pada ucapan tambahan riwayat dekat sini. Antara yang Nabi SAW minta berlindung itu adalah daripada al-ma'tham, iaitu perkara-perkara yang boleh mencetuskan atau menjatuhkan seseorang itu kepada kelaziman dalam berbuat dosa. Maka Nabi SAW mengajar kita, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, perkataan dosa ni dalam Quran digunakan dengan pelbagai lafaz, pelbagai istilah.
Contohnya kalau tuan-tuan baca Quran, kita jumpa lafaz dhunub misalnya contoh. Perkataan dhunub. Itu pun ada digunakan dalam Quran. Ataupun digunakan di dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana disebut, dhunubana faghfir lana dhunubana. Disebutkan perkataan, lalu ampunlah ya Allah akan dosa-dosa kami. Ya, demikian juga disebutkan bagi perkataan dosa itu sayyi'ah. Kalau kita baca dalam Quran, yang merujuk perkataan dosa juga adalah lafaz sayyi'ah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, waqihimus sayyi'at. Hendaklah mereka itu menjauhkan diri daripada dosa-dosa. Lafaz lain juga digunakan dalam Quran bagi merujuk perkataan dosa itu juga diguna perkataan kabair ataupun perkataan kabirah. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kata Allah Ta'ala, sesiapa yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa-dosa yang besar, maka kami akan mengampunkan dosa-dosanya yang kecil. Lagi perkataan dosa yang digunakan dalam Quran adalah fahishah ataupun fawahish. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Tapi dalam banyak-banyak lafaz ni tuan-tuan, semua lafaz ni dalam bahasa Melayu dia merujuk kepada makna dosa. Tapi dari sudut bahasa Arab, dosa tu lafaznya merujuk kepada maksud yang berbeza. Contoh kalau Allah guna perkataan kabair atau kabirah, dia hanya merujuk kepada dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang berat kesalahannya. Syirik, bunuh orang. Ini diguna perkataan kabair. Dan kalau Allah Ta'ala menggunakan perkataan dhunub, dhunub tu kebanyakannya dia merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Ada yang kata perkataan dhunub dia merangkumi semua dosa. Baik yang besar ataupun yang kecil. Kalau Allah guna perkataan fahishah, dia merujuk kepada dosa-dosa yang membabitkan maruah sahaja. Tapi kalau Allah gunakan perkataan sayyi'ah, maka ia merujuk kepada dosa yang membabitkan di antara dosa tu membabitkan di antara hubungan yang berkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah. Tapi kalau kabirah, dia boleh merujuk kepada hak Allah atau merujuk kepada dosa besar hak sesama manusia. Yang menariknya kalau Allah guna perkataan ithmun. Ada juga dalam Quran Allah sebut وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ. Ithmun pun maknanya dosa. Allah kata jauhkanlah dan tinggalkanlah dosa yang zahir dan juga yang batin. Kalau guna perkataan ithmun, ia merujuk kepada dosa, kebanyakannya dia merujuk kepada dosa yang berkaitan dengan hati atau perkataan atau perbuatan. Maknanya dia lebih luas. Dia merangkumi bukan dosa perbuatan sahaja, tapi dia juga merangkumi kepada dosa hati dan juga dosa perkataan. Jadi sebab itu bila doa ini, Nabi SAW mengajar kita, bila nak minta lindung kepada Allah, minta lindung kepada Allah daripada kesemua bentuk pintu dosa ataupun jenis-jenis dosa. Sama ada dosa yang datang daripada hati, daripada sifat-sifat yang madhmumah, atau dosa yang datang daripada lisan, ataupun dosa yang datang daripada perbuatan. Maka sebab itu bila baginda sebut minal ma'tham, daripada perkara-perkara yang menjatuhkan kita kepada dosa itu melalui hati, perkataan dan perbuatan. Jadi dia merangkumi kepada anggota-anggota kita yang mencetuskan kepada perbuatan dosa itu. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati, menunjukkan kepada kita dalam jasad kita ni tuan-tuan, ada 7
ada 7 pintu kejahatan. Daripada 7 pintu itulah kejahatan itu boleh berlaku. Maka sebab itu kita disuruh untuk menyelia ataupun kita disuruh untuk bermujahadah dan kita mengawal 7 anggota ini kerana ia adalah tempat lubang dan tempat masuk syaitan untuk menjatuhkan manusia kepada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada manusia. Dia bermula daripada pandangan, kemudian diiringi dengan pendengaran, yakni dosa mata masuk melalui mata, telinga dan juga kepada hati, dan fikiran, hati dan akal. Kemudian dia pergi kepada dosa perut, kerana keinginan perut itu, nafsu keinginannya untuk menikmati benda-benda yang haram. Demikian juga kedua belah tangan, kemudian kedua belah kaki yang menggerak atau mencapai sesuatu benda. Yang tu pun salah satu daripada pintu kejahatan. Dan yang terakhirnya adalah pada kemaluan manusia. Jadi semua ruang-ruang panca indera ini adalah merupakan ruang yang perlu untuk seseorang tu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan ketaatan, kepatuhan, rasa takut dia kepada Allah itu boleh mencegah dia daripada tipu daya syaitan tadi. Yang kedua, Nabi SAW mengajar kita untuk minta berlindung kepada Allah daripada maghram. Maghram ni daripada perkataan gharama yang memberi maksud beban yang tidak boleh ditanggung. Maksudnya beban yang terlalu berat, beban yang terlalu besar. Yang ia merujuk kepada hutang. Sebab hutang ni satu beban. Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan yang dah jadi golongan YB yang bersara ni, bukan yang berhormat ya. Yang dah jadi YB bersara ni mungkin hutang pun dah tak ada dah. Kadang-kadang saya ni duk fikir cerita dengan isteri kata, kita ni hidup kerja sana sini nak bayar hutang. Kan? Penat bayar hutang ni. Kalau orang jenis ada duit banyak, beli semua tak ada hutang, tenang hati. Kan? Tiap-tiap bulan okey, tak ada nak fikir apa-apa. Sebab hati dah tenang. Dia yang jadi tak tenang tu, takut orang kejap lagi kawan ni call, kejap lagi bank tu call, kejap ni yang call. Yang tu yang menyebabkan hati pun tak apa nak tenteram. Sebab itulah dalam Islam, hutang ini dia bukan menjadi satu keutamaan. Kecuali ketika dalam keadaan darurah. Keadaan yang bersangatan, hajiyah, yang sangat memerlukan. Itu tak apa. Sebab itu kita lihat dalam Quran, bagaimana Quran menggagaskan ayat yang paling panjang sehingga satu muka surat dalam suratul Baqarah adalah berbicara tentang persoalan hutang. Kerana nak menunjukkan hutang ini dia boleh menjadi satu penyelesaian, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh menjadi satu musibah. Dia juga menjadi satu rahmah untuk menyelesaikan kita daripada sesuatu kesulitan untuk memenuhi keperluan kita, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh menjadi satu musibah. Bila dia jadi musibah, kita tengok dalam doa Nabi SAW yang lain. Ketika dalam hadis yang lain, antara doa yang Nabi tak pernah tinggal pada waktu pagi dan petang, saban hari Nabi membacanya, wa'udzubika min dhal'id dain atau ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bebanan-bebanan hutang yang tidak mampu untuk dibayar. Maknanya beban hutang yang tidak mampu untuk dipikul. Ini di antara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita minta berlindung. Bukan Nabi ajar kita minta berlindung daripada berhutang. Sebab berhutang kita tetap perlu berhutang. Sebab Nabi SAW pun pernah berhutang. Realitinya, baginda sendiri pun pernah berhutang. Tapi berhutang tu tak ada sampai kepada ghalabah atau dil'ah.
sampai yang kita tak mampu nak bayar, sampai mati pun tak boleh nak bayar. Sebab tu Nabi SAW pernah berhutang dengan Yahudi. Dengan diberikan cagaran baju perisai Nabi SAW. Pernah juga Nabi berhutang dengan sahabat. Ya, tetapi hutang itu hutang-hutang yang maisur. Hutang-hutang yang boleh dibayar. Sebab tu tuan-tuan kita kena ingat. Para ulama disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Manhaji, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, disebut tentang kategori hutang. Ramai orang faham konsep hutang ni terlalu sempit. Padahal konsep hutang ni terlalu luas. Hutang ni datang dalam beberapa bentuk. Yang pertama, hutang itu dia datang dalam bentuk yang membabitkan hak Allah. Huququllah. Hutang salat, hutang zakat, hutang puasa, hutang ibadat-ibadat yang wajib haji yang tidak ditunaikan sedangkan seseorang itu memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Atau meninggalkannya sedangkan dia boleh untuk mengerjakannya. Ini menjadi hutang. Ya, menjadi hutang. Termasuk dalam hutang Allah itu nazar. Yang dia telah mewajibkan ke atas dirinya. Sebab tu kita ni tuan-tuan, benda yang membabitkan hutang dengan Allah ni kena tulis. Bukan hutang dengan orang je kena tulis. Kerana anak kita, kalau kita mati, dia tak tahu kita pernah nazar. Bahkan kita kena tulis juga haul zakat. Ini saya tengok banyak orang tak cakna. Kadang-kadang dia meninggal, katakan dia jatuh sakit. Masa dia jatuh sakit tu, duit dia kitaran tahunannya telah cukup haul dan nisab. Dia jatuh sakit. Kemudian setelah beberapa bulan dia meninggal dunia. Anak dia tak tahu pun yang dah sampai haul dan nisab zakatnya. Jadi bila anak dia bahagikan harta, tak dilunaskan zakatnya terlebih dahulu. Sebab apa? Bukan salah anak, dia tak tahu. Kadang-kadang dalam proses nak boleh kepada pusaka ni pun dia mengambil masa 2 tahun lebih tuan-tuan. Duit dalam simpanan tu dapat dividen pula. The next year dapat dividen pula. Misalan lah. Kalau tempat yang memang pelaburan tu dah dikeluarkan zakat tu tak apa. Tapi saham-saham, tempat pelaburan-pelaburan yang tertentu, yang tidak ada pengeluaran zakat umpamanya, tiba-tiba dah bila dah serah kepada pihak pewaris, pewaris bedak sama dia, zakat kita dia tak bayar, dia ambil untuk hak dia. Yang kena tanggung siapa? Yang kena tanggung si mati lah. Yang kena tanggung si mati. Sekiranya harta itu telah pun mencukup haulnya. Tuan-tuan kena ingat, selagi hutang tak dibayar, harta yang kita tinggal masa kita mati itu, dia tidak menjadi hak pewaris. Kena bayar hutang dulu, jelaskan wasiat dulu, baru harta itu akan berpindah menjadi milik si waris atau pewaris. Selagi mana tak dilunaskan hutang, walaupun dia telah pun berlegar selama beberapa tahun, tapi hutang kita belum dijelaskan, dia belum menjadi milik pewaris. Sebab Allah dah kata dah dalam Quran, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dia mesti disettlekan wasiatnya atau hutangnya dulu. Kemudian barulah dia berpindah milik mutlak itu kepada anak-anak dan pewarisnya. Sebab tu penting kita menulis hutang dengan Allah. Tak payahlah tulis berapa duit kita. Tulis kat supaya benda tu boleh menjadi reference kepada anak-anak kita supaya dia tidak melepaskan tanggungjawab itu. Ya. Selain daripada itu juga, yang berkait dengan hutang juga adalah hutang yang membabitkan dengan manusia. Hutang yang berkait dengan hukukul ibad. Hutang dengan manusia ni ada banyak. Beliau telah memisahkan hutang manusia. Yang pertama, hutang harta. Ini yang kita pinjam duit itulah. Kemudian termasuk hutang dengan manusia itu, ia berkait dengan hutang maruah, hutang nyawa, seperti
bayar diat boleh menjadi hutang. Yang tadi hutang Allah tu boleh jadi kafarah. Ya, boleh jadi dam. Kalau manusia hutang diat. Kalau berlaku diat lah dalam hukum syarak. Kalaupun tidak, dia boleh jadi dari sudut hutang dengan manusia itu juga adalah berkait dengan hutang nafkah yang menjadi tanggungjawab, itu pun menjadi hutang. Baik nafkah pada isteri, baik nafkah pada anak, itu jika tidak ditunaikan, dia juga jadi hutang. Begitu juga hutang yang membabitkan dengan al-uqud, akad-akad. Contoh kita berjanji bayar gaji orang, tak bayar, hutang. Kita janji kalau buat pelaburan bahagi banyak ni, tak bagi, dia jadi hutang. Yang berkaitan dengan akad, jual beli, pelaburan, syarikat, atau yang membabitkan berkenaan dengan pinjaman, bukan pinjaman duit, pinjaman barang. Kita pinjam barang orang, kita tak pulang balik, dia juga jadi hutang. Sehinggalah kita memulangkannya. Jadi banyak hutang ni sebenarnya. Sebab tu benda-benda yang seperti ini itu termasuklah hutang maruah tu, belum cerita lagi yang berkait dengan hak manusia tu. Jadi banyak aspek hutang yang membabitkan manusia ni, dia lebih luas dan lebih banyak daripada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan oleh kerana itulah tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang paling ditakuti oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah hutang-hutang jahat ini. Kalau kita dalam bidang kewangan, kita ada panggil hutang jahat tu datang daripada credit card. Sebab dia ada compounding. Tapi hutang jahat kita bawa balik akhirat ni, hutang dengan manusia. Ini hutang yang sangat jahat. Itu yang Nabi sebut, ada manusia umatku yang balik di padang mahsyar, mereka terbahagi beberapa golongan. Ada yang bawa balik pahala bergunung-gunung, tapi dia jadi muflis kerana bayar hutang orang. Banyaklah hutang dia tu. Orang pakat dia tuntut, satu kai, lah kali tak ada apa dah. Jadi muflis dia. Asalnya jutawan akhirat, lah sekali jadi tak ketahuan akhirat. Dia terbalik dah tuan-tuan. Ya, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Tetapi hutang yang dimaksudkan di sini oleh Nabi SAW, ada yang ulama menafsirkan merujuk kepada hutang duit lah. Ya, hutang pinjaman duit. Ya, sebab itulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia pernah didatangi oleh seorang hamba. Hamba mukatib. Mukatib ni hamba yang dia buat perjanjian dengan tuan dia. Dia kata, tuan merdekakanlah saya. Tuan dia kata, boleh kau nak merdeka, tapi kau kena bayar pada aku sekian-sekian nilainya, baru kau merdeka. Dia jadi hutang dengan tuan dia lah. Jadi bila dia mengadu kepada Sayyidina Ali yang dia tak boleh nak bayar hutang tuan dia supaya dia merdeka, maka Sayyidina Ali kata, aku juga pernah menanggung hutang dan aku nak minta supaya aku dipermudahkan melunaskan hutang ini. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada aku supaya membacakan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang memberi maksud, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau cukupkanlah aku. Punya apa tuan? Oh, okey. Kejut dia. Engkau cukupkanlah aku dengan rezeki-rezeki yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah aku dengan kemuliaan dan kurniaanmu yang tidak aku harapkan selain daripadamu. Jadi Sayyidina Ali kata, bila aku amalkan doa ni, Allah permudahkan aku untuk melunaskan hutang. Tapi bukan bererti tiap-tiap hari dia baca doa tak kerja. Yang tu tak ada kerja namanya. Dia kena seiring lah tawakal tu. Doa-doa lah. Kerja untuk cari duit bayar hutang pun kena kerja juga. Bukannya Allah buat turun mah daripada langit. Ya. Baik. Maknanya Allah mudahkan. Satu lagi tuan-tuan, kadang-kadang
Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa orang ada kawan saya ni berhutang tapi payah nak bayar? Saya kata bukan masalah payah nak bayar. Dalam hadis sebut, niat dia ketika berhutang lagi dah tak betul. Sebab dalam hadis Nabi sebut, siapa yang ingin meminjam harta dengan seseorang saudaranya dengan niat dia nak membayarnya balik. Masa dia pinjam tu dia memang niat nak bayar balik. Aisarahullahu alaih ayyarudda mala akhi. Allah akan pemudahkan baginya supaya sehingga dia boleh lunas dan bayarkan hutang kawan dia itu. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia jenis macam payah nak bayar, cuba tanya dia balik. Hang masa hutang dulu ni memang nak niat bayar ke tak niat bayar ni? Kat situ dah trigger dah kantoi. Sebab Allah dah janji, siapa niat nak bayar, Allah akan tolong. Bagi dia rezeki bermacam-macam jalan, mudahkan dia, tambahkan rezekinya supaya dia boleh langsaikannya. Dia tak akan ada excuses, dia tidak akan ada alasan. Tapi kalau orang yang masa awal-awal niat tak nak bayar, memang dia, Allah akan susahkan. Dalam hadis tersebut, Allah akan payahkan dia supaya dia tak bayar dan dia tidak ingin bayar. Dia tak nak ingin bayar. Sebab tu orang yang hutang orang, dia tak nak bayar, rezeki dia sempit. Tu pengajaran dia. Allah akan sempitkan rezeki dia. Tapi orang yang hutang orang, tapi dia niat nak membayar, walaupun dia susah ketika berhutang, Allah akan luaskan rezeki dia selepas daripada itu. Ya, selepas daripada itu. Cuma ada satu benda tuan-tuan. Hutang ni jangan kita buat main-main. Kerana orang yang mati syahid pun Nabi kata diampunkan dosanya kecuali hutang. Kalau dia mati syahid, dia ada hutang, Allah tak ampunkan dosa hutang tu. Dosa lain semua Allah ampunkan. Orang mati syahid ni dapat 9 kelebihan tuan-tuan. Banyak. Diampunkan dosa besar dan dosa kecil. Kemudian diberikan mahkota sutera daripada syurga, 72 bidadari, boleh bagi syafaat kat 70 orang. Ahli keluarganya. Salah satu orang yang mati syahid ni kalau tuan-tuan tengok di Palestin tu, dalam hadis sebut, la yajidu asy-syahid massal qatl illa kama tajiduhu kal qirsah. Orang yang mati syahid, Allah bagi sakitnya tak sakit. Tuan-tuan nak tahu mati yang tak sakit? Syahid je. Mati biasa atas katil, soleh macam mana pun, alim macam mana, sakit. Sakit. Nabi SAW pun masa sakarat sakit. Sebab memang Nabi dah kata dah, kami para Nabi ni tak sama orang biasa. Pasal Allah akan bagi kami ganda lebih daripada orang biasa. Kerana Allah tinggikan darjat kami. Itu tak apalah, tu cerita lain. Tapi kalau tak nak sakit mati, syahid saja. Tu je jalan dia. Sebab tu kata Al-Imam Al-Munawi, An-Nawawi juga sebut, orang yang mati syahid ni, Allah haramkan dia tidak ada sakaratul maut. Dia tidak ada sakaratul maut. Kalau kita semua nak mati ni, walaupun mati dalam sujud ke, mati dalam kuliah ke, ada sakaratul maut. Maknanya ada. Saat malaikat tarik tu, rasa sakit. Sakarat, rasa. Nabi SAW pun kena sakarat. Itu yang Nabi doa. Allahumma inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. La ilaha illa anta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakarat maut ini. Tapi orang mati syahid tak ada, tuan-tuan. Bahkan sakit mati pun tak ada. Kecuali Nabi kata kal qirsah. Macam orang kena cubit. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan cubit. Cubit yang tu, cubit sikit. Macam itulah dia rasa sakit. Sakit dia macam tu, yang macam memang geli je. Sebab tu bila tuan-tuan tengok orang yang mati syahid, kena bom ke, kena tembak ke, tembakan tu tak menyakitkan mereka. Tembakan yang membunuh mereka tu macam kena cubit dia. Bom yang meletupkan mereka tu macam kena cubit. Walaupun kita tengok jasad mereka, keadaannya, ada yang elok, ada yang berubah lah. Tapi hakikatnya Allah haramkan bagi mereka rasa sakit itu kerana mereka mati di jalan Allah untuk mempertahankan agama ataupun Masjidil Aqsa dan juga tanah mereka yang dizalimi. Itulah kelebihan
syahid. Kalau haji syahid yang mati, yang tu belum tentu tuan-tuan. Baik, kita lalu azan sekejap. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kat sini menunjukkan tentang bahana berkenaan dengan hutang itu adalah sangat berat, ya. Bahkan dalam hadis pun Nabi sebut nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Setiap nafsu jiwa manusia itu akan tergantung sehinggalah dilunaskan hutangnya. Apa maksud tergantung? Al-Imam Suyuti sebut, orang kita dulu tafsir tergantung tu roh dia terawang-awangan. Tu ada orang jumpa saya, dia kata, yang duk jadi jin kacau orang tu, roh yang tak bayar hutang ke? Tu bukan. Tu cerita tu kat limah. Ya. Dia maksud tergantung tu bukan roh tu terawang-awangan, bukan maksudnya dia tak boleh duduk di alam barzakh, dia juga tak boleh naik ke langit, so dia duduk main kat dunia, tak. Maksud mu'allaqatun, tergantung itu ada dua tafsiran disebut oleh para ulama. Yang pertama, maksudnya adalah tergantung amalan dia. Amalan dia keep in view, KIV. Maksudnya patutnya amalan dia tu dah boleh proceed, dah boleh diterima, dah boleh endorse, dia dah boleh dapat benefit dia, tapi amalan itu tertahan. Kenapa? Hutang dia. Itu pun masalah juga tu. Ya. Ada yang mengatakan tergantung dekat sini, maknanya tergantungnya dia daripada mendapat nikmat-nikmat di dalam kubur tu. Kelapangan kubur, kelazatan dalam kubur, sehingga hutangnya dibayar. Ini pun satu benda yang susah jugalah. Tapi kita kena faham, hutang ni kan saya sebut tadi ada banyak jenis, ada hutang maisur atau maksur. Hutang ni kalau kita mati ada hutang, tapi ada pihak ketiga macam kita ambil takaful ke, yang dia tolong bayarkan hutang kita, itu tak ada masalah. Walaupun ketika mati tu ada hutang, ya. Ataupun hutang tu berlaku secara ansuran-ansuran, asalkan dia dibayar. Dia bukan berarti mesti kena bayar lamsam. Kerana ada seorang lelaki berhutang, dia meninggal dunia, maka Nabi tanya, siapa yang bayar? Maka kata Abu Qatadah, aku bayar ya Rasulullah. Kau bayar langsung atau ansuran? Dia kata ansuran, dia tak mampu. Nabi kata kalau begitu, terselamatlah tuan ini daripada keadaannya di dalam kuburnya. Maknanya walaupun dibayar ansuran, yang penting dia bayar sampai selesai lah. Ya, janganlah ada sangkut ke kat situ, tidak ada. Tapi kena ingat, ada manusia di kalangan umat Nabi SAW ni yang dia terpaksa dulu berhutang tuan-tuan, sebab dia susah. Tapi sampai mati pun dia tak boleh bayar hutang tu. Islam ajar kalau kita bagi dia hutang, kita halalkan. Kalau dia memang tak mampu, bukan dia saja-saja tak nak bayar ni, memang kita tahu hidup dia macam mana, cukup makan dia memang tak boleh bayar, Allah kata wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi katakanlah kalau orang tu tak halalkan juga, ni tak tahu jenis orang apa lah. Saya tak kira, saya tak nak halalkan sebab apa? Saya nak kutip pahala dia ke akhirat esok. Kan? Sedangkan orang tu memang tak mampu nak bayar. Maka Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala akan bayarkan hutangnya di akhirat. Maknanya, kalau orang tu nak ambil pahala dia, Allah kata, no, hamba ku ni memang dia tak mampu. Sekarang ni aku bagi gandaan pahala kepada berapa jumlah dia hutang kamu, supaya ia dapat dilangsaikan. Itu menunjukkan kalau siapa yang memang dah berusaha, tapi dia tak mampu juga tuan-tuan, meninggal dalam keadaan demikian, anak dia pun tak boleh nak sambung membayar hutang yang ditinggalkan oleh bapanya atau ibunya, maka Allah Ta'ala yang akan melunaskan hutang itu atau menghalalkan hutang itu pada hari qiyamah. Ya? Baik. Dan last sekali saya nak kongsi pada tuan-tuan tentang satu doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mana setiap kali kita berwuduk, kata seorang sahabat iaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, dia kata aku melihat setiap kali Nabi SAW berwuduk,
kemudian Nabi salat 2 rakaat, yakni salat sunnatul wudu. Kemudian baginda akan membacakan doa, Allahumma aslih li dini wa wassi' fi dari wa barik li fi rizqi. Ini juga salah satu daripada doa untuk kita minta Allah luaskan rezeki kita dan mempermudahkan kita daripada belenggu-belenggu kesempitan hidup. Termasuk daripadanya adalah berhutang. So amalkan, jangan tinggalkan salat sunat wudu diiringi dengan doa tadi. Ini salah satu daripada amalan yang mujarab yang Nabi ajar supaya dalam hidup kita ni kita tak akan dibebani oleh bebanan hutang yang tak mampu untuk kita melunaskannya atau untuk kita membayarnya. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuanku, perelokkanlah bagiku dini agamaku dan perluaskanlah bagiku kehidupanku dan berkatikanlah bagiku akan rezekiku. Jadi itu di antara beberapa doa yang moga-moga ia dapat memberikan manfaat dan pengajaran kepada kita, insya-Allah. Sekadar itu nanti kita akan menyambung semula untuk pengajian kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.